Tempat saya sana ada satu kawasan yang 95% orang Islam. Tapi kita nak makan pun takut. Restoran Islam ke tidak kita tak tahu. Pasal apa? Tak ada tanda-tanda Islamnya di situ. Jadi tanda-tanda Islam itulah syiar yang kita amal dari benda yang paling kecil. Soal makan minum, soal pakaian, soal pergaulan, cara akhlak, adab kita, cara bercakap kita, kehidupan, nampak seluruh kehidupan, solat kita. Sampailah orang nampak, oh inilah Islam. Gitu. Jadi bila nampak inilah Islam, itu yang saya maksudkan masa kita berbual hari itu. Kalau kita nak bagi sirap ni, mestilah ada isinya. Kalau tidak bagi cawan kosong. Kita duk cerita Islam. Nah, cawan kosong. Seolah-olah begitulah bandingan ya. Saya cerita ni perbandingan, jangan kata macam roti cecah kari pula. Ni perbandingan supaya kita faham. Sebab banyak Allah buat dalam Quran perbandingan. Allah bandingkan Islam ni seperti sebatang pokok. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitu wa fur'a fis sama. Jadi Allah beritahu kita dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Apakah kamu tidak melihat alam tara kaifa daraballah, Allah jadikan Islam ini kalimah thayyibah itu seperti yang baik, kalimah yang baik itulah Islam, kalimah la ilaha illallah, seperti sebatang pokok yang baik. Maksudnya Allah bandingkan pokok yang baik dengan Islam yang baik. Pokok ada akar tunjang, itulah iman. Pokok ada batangnya, itulah solat. Pokok ada dahan-dahan besar, itulah fardu ain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Pokok ada dahan-dahan kecil, itulah fardu kifayah. Pokok ada ranting-ranting, itulah amalan-amalan sunat. Rokok minta maaf, bukan rokok, pokok. Pokok ada daun, ya. Itu amalan-amalan harus yang dijadikan ibadah. Makan, minum kita sebagai tidur bangun jadi ibadah. Benda harus saja. Bukan wajib makan kan? Harus dia nak makan ke nak begitu keperluan. Kemudian pokok kita tanam mesti nak buah. Buah itu hasilnya. Itulah akhlak. Jadi kalau kita beribadah tak timbul akhlak itu atau nampak cantik indah Islam dalam kehidupan, maknanya belum kita amal Islam lagi. Cantik dan indah kehidupan ataupun cantiknya akhlak itu yang menarik begitu ramai orang masuk Islam. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi dulu, kehidupan Nabi lebih lagi ya, dengan akhlak yang sangat mulia. Banyak orang masuk Islam sebab perang ke sebab kerana akhlak. Semua kerana akhlak. Belum jumpa Nabi, belum lihat Nabi, dengar tentang akhlak Nabi pun orang sudah menerima Islam itu. Itulah syiar. Jadi Islam tu kita nak buat sampai nampak syiar tu dalam kehidupan. Masalahnya apa berlaku? Ini masjid, ini park kiri kanan. Ini tempat orang solat, ini tempat orang derhaka pada Allah. Kenapa? Walaupun masjid tapi syiar itu tak nampak di luar masjid. Orang dalam masjid ialah solatlah tapi tak nampak. Tidak berbuah. Ada pokok tapi tak berbuah. Tak ada hasil. Jadi begitu saya kata Islam ni mesti dihidupkan. Jadi ada tu baru orang boleh kita sampai pada orang, baru orang boleh menumpang. Contoh pokok yang cantik dan indah tadi, bukan manusia saja suka. Binatang-binatang pun suka, burung-burung suka datang bertenggek, berteduh. Orang datang buat buaian, main kat bawah. Sebab apa? Sebab suka. Datang ambil buahnya, petik buah. Dan buahnya mestilah buah yang rasa manis, bukan pahit, bukan kelat. Begitu. Jadi kalau keadaan itu, Islam itu boleh kita bangunkan dari akidahnya, solatnya, fardu ain, fardu kifayah, amalan harus, amalan sunat, sampai melahirkan akhlak yang indah tu, yang kita sebut akhlak ataupun syiar Islam itu, barulah Islam ini hidup. Barulah Islam itu dikata dinul hayah, cara hidup. Kalau tidak cukup slogan-slogan aja.
istilah bombastik sumul, kamil. Takat itu. Yang sumul tu macam mana? Ada orang takat fardu ain sembahyang puasa zakat haji selesai. Tapi kalau kita buat dalam bentuk pokok, sembahyang beriman ada akar pokok. Sembahyang ada batang pokok. Puasa tidak, zakat tidak, haji tidak. Pokok ke tu? Ataupun orang sekadar beriman saja, sembahyang tidak, tunggul bukan pokok. InsyaAllah nanti kita sambung besok. Kita nak bagi kenal, faham, kita huraikan ayat ni besok pagi insyaAllah, supaya dia menjadi satu asas mengenali Islam dan bagaimana kita langkah-langkah nak menghidupkan Islam tu dalam kehidupan sampai wujud syiar, sampai orang boleh menerima Islam. Ini yang sedang kita buat dalam misi-misi syahadah kita ini yang kita buat. Fokus kawasan dulu Ustaz. Fokus kawasan, tak payah terlampau banyak sangat, dan fokus orangnya. Sasaran kita manusia, bukan bangunan, bukan jalan. Ya. Manusia, siapa? Manusia mana yang kita nak tarik dia masuk sampai dia masuk Islam, atau sampai dia bertaubat kembali ke jalan Allah. Ini kita nak buat dulu. Berhasil yang itu, insya-Allah Allah akan datangkan lagi pembantu-pembantu, dan Allah datangkan orang-orang bermasalah yang boleh kita bantu selesaikan. Ini yang saya nampak dalam lebih kurang 1 jam kita jalan, kita tengok. Itulah benda ni. Itulah guna kita jalan malam ni. Kita bukan berdakwah main hantam kromo je, kita buat homework. Ni homework kita lah ni kan. Mesti kaji dulu. Lah, kaji lokasinya. Kaji manusianya. Kaji apa kerosakan-kerosakan yang ada yang patut dibaiki. Tengok apa jalan-jalan yang perlu kita mula. Apa langkah pertama, apa langkah kedua, apa step yang ketiga, sampai Islam ni hidup di kawasan ini. Dia hidup Islam ni tak perlu besar, dia kecil cukup, tapi berkualiti, yang orang boleh buat contoh. Nampak kita hanya pencetus, bukan pencetus rumah lah ya. Pencetus rumah tu besar, tak layak kita. Cetuslah yang kecil-kecil, insya-Allah.